Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas dengan bacaan umul kitab. Bacaan doa diketuai oleh Muhammad Faik bin Yahya. Faik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina ni'mataka wa anshur alaina min fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman ya warzuqna hukma wa husna ya Allah kalam yang bermanfaat kepada kami dan berikanlah kefahaman yang luas kepada kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey Faik, terima kasih. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan tengok subtopik baru masih di bawah topik bab 6 Okey. So hari ini kita akan tengok penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Sebelum ni kita dah tengok macam mana proses tenaga elektrik dihasilkan. Okey, dan kita dah tengok satu komponen yang namanya transformer. Okey, jadinya kita nak tengok macam mana elektrik ni dihantar pula. So macam mana elektrik yang terhasil dekat stesen jana kuasa dihantar ke pengguna? Tahu tak? Ni stesen jana kuasa. Okey, gambar kiri ni stesen jana kuasa dan dia nak hantar kat pengguna. Sama ada dekat rumah ataupun kawasan perindustrian ataupun lot-lot kedai, hospital dan sebagainya. Okay, so macam mana dia nak hantar ni? Adakah dia hantar guna van, guna lori macam JNT hantar barang? So macam mana hantar tenaga elektrik dihantar ke pengguna? Muaz? Ya. Macam mana elektrik ni daripada stesen jana kuasa dia pergi hantar kat pengguna? Macam mana? Macam mana pengguna boleh dapat elektrik tu? Tak tahu. Tak tahu? Siapa tahu? Habib tahu Habib? Habib? Tak tahu ibu. Tak tahu, masya-Allah. Yati. Macam mana elektrik dihantar? Kepada pengguna. Melalui wire. Okey, Yati kata melalui wire. Cikgu nak dengar Atirah Hanani. Atirah, macam mana elektrik daripada stesen jana kuasa dia pergi hantar kat kita, sampai kat kita pengguna ni? Atirah? Oh, Atirah ada tak? Atirah Hanani, bukan Sofia Atirah. Wah, tak ada jawapan. Okey, so untuk menghantar tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa, kita ada sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Yang mana sistem ini menghubungkan stesen jana kuasa dengan pengguna. Dengan rumah, dengan kilang, dengan hospital, dengan kedai. Okey, dan juga tempat-tempat rekreasi. Kat mana saja yang ada elektrik dia akan hubungkan. Okey. Dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, apakah komponen yang ada? Pertama, kita ada rangkaian grid nasional. Yang mana satu rangkaian grid nasional, kamu tengok gambar ni. Yang ada tiang-tiang elektrik ni, yang ada kabel-kabel elektrik, inilah yang kita kenali sebagai rangkaian grid nasional. So betul lah Hidayati kata tadi, dia melalui wire. Okey, wire kabel elektrik lah. Okey, yang kedua, dekat dalam sistem pengagihan dia ada juga stesen transformer. Yang kamu belajar minggu lepas, okey, ni transformer. Okey, dalam pengagihan nanti kamu akan tengok ada 3 transformer yang terlibat. Okey, ada transformer injak turun dan ada transformer injak naik. Seterusnya adalah lapangan Swiss. Ini adalah nama dia pun lapangan Swiss. So dia banyak Swiss. Okey, dia dalam kotak-kotak yang macam lokal ni, kat sinilah dia ada Swiss yang dia boleh kontrol, dia boleh kawal. Okey, nak putuskan bekalan elektrik yang dekat mana, nak kawal elektrik masuk tu macam mana. Okey. Seterusnya kita ada pencawang masuk utama. Pencawang masuk utama ni besar. Dia macam ni. Dia ada tulis dekat depan dia pencawang masuk utama. Kalau orang yang duduk dekat Bandar Baru Bangi, okay, kita ada satu pencawang masuk utama yang terletak tak jauh daripada sekolah kita juga sebenarnya.
Okey, kalau kamu daripada arah highway, ada tak orang baru bangi dalam ni Ada. Ada. Kalau daripada arah tol Bangi tu, dia ke kiri tak jauh daripada sekolah integrasi, ada simpang nak masuk ke kilang. Kat situ ada satu pencawang masuk utama. So pencawang masuk utama ni adalah dia mengawal, dia akan kawal satu kawasan yang besar. Okay, dalam tu ada lapangan Swiss, ada transformer. Okay. Seterusnya kita ada pencawang bahagian. Okay, yang ni yang macam rumah. Pencawang bahagian ni biasanya kita akan nampak dekat taman-taman perumahan. Satu taman perumahan dia ada pencawang masuk bahagian yang macam rumah. Kamu tahu rumah ni adalah untuk TNB. Warna dia pun tahu warna TNB. Okay, dalam taman perumahan, kalau ada apartmen tu, setiap apartmen dia akan ada satu pencawang bahagian. Ini adalah sistem yang ada, komponen yang ada dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Kita tengok satu persatu. Ini adalah rajah daripada buku teks. Okey. Dekat stesen jana kuasa, mula-mula tenaga dihasilkan dekat stesen jana kuasa pada nilai sama ada 11 kV ataupun 25 kV. Okey, dihasilkan. A ni adalah jana kuasa lah ni, dua ni. Stesen jana kuasa. Lepas stesen jana kuasa, kita akan ada satu komponen transformer dekat sini. Okey, daripada stesen jana kuasa, dia akan ada lalu transformer dulu. Ini adalah transformer injak naik. Dia akan naikkan nilai voltan daripada 11 kV atau 25 kV ni kepada 132, 275 ataupun 500 kV. Kamu tahu transformer dia boleh naikkan nilai voltan. So dia naikkan nilai voltan ni dengan pada nilai yang besar. Jadinya tenaga elektrik ni dia dihantar kepada pengguna dalam voltan yang sangat besar. Okay, ini adalah untuk mengelakkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Okay. Okay, lepas tu dia akan sambung pergi sini kan. So dekat sini dia akan hantar. Dia hantar ni nilai voltan yang dihantar. Okey, kemudian dia akan arus ulang alik dengan voltan tinggi dialihkan melalui rangkaian kabel penghantaran yang dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Okey, so lepas daripada stesen jana kuasa tadi, lepas lalu transformer, dia hantarlah melalui kabel-kabel besar macam ni. Ni kabel besar. Okey, kamu nampak tiang elektrik dia besar macam ni. Okey, kamu jangan pula tengok tiang yang merah putih ni. Tiang merah putih ni bukan. Tiang merah putih ni talian telefon punya. So, tiang ni namanya pilon. Tiang yang bentuk A ni kita panggil sebagai pilon. So, dia akan menghantar arus ulang alik dengan voltan yang tinggi. Okey. Inilah kat sini. Sebab tu bentuk tiang dia A, ni pilon nama dia. Lepas tu daripada pilon dia pergilah hantar ke seluruh Malaysia, menghubungkan rangkaian grid nasional ni, dia berhubung antara satu sama lain seluruh Malaysia. Okey. Kemudian di penghujung grid ini, arus ulang alik masuk ke lapangan Swiss. So sampai dekat sesuatu kawasan. So bila masuk kawasan, ini adalah pencawang masuk utama. Dekat pencawang masuk utama, dia ada lapangan Swiss. Ni lapangan Swiss dia. Okey. So lapangan Swiss membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian apabila diperlukan. Okey, lapangan Swiss juga boleh diguna untuk menutup stesen jana kuasa dan grid yang tertentu untuk kerja penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik kepada pengguna. So misal kata ada grid. Okey, ada grid ni kabel elektrik tadilah. So ada grid yang tak nak yang perlukan penyelenggaraan. Okey,
So dia dekat Swiss ni kita dekat lapangan Swiss ni dia ada switch, dia off switch tu baru boleh jalankan penyelenggaraan, tapi tanpa memberi kesan kepada pengguna. Pengguna akan tetap dapat bekalan elektrik. So dekat situ dia kawal switch dia. Okey. Lepas tu bila dekat pencawang masuk utama juga kita ada satu lagi transformer. So, yang ini adalah transformer injak turun. Dekat transformer injak turun, dia akan rendahkan nilai voltan tadi kepada 33 kV. So, voltan 33 kV dia masuk kepada kawasan industri yang berat. Kilang-kilang yang besar yang memang menggunakan banyak tenaga elektrik. Okey. Di pencawang masuk utama, pencawang dan pencawang bahagian arus ulang-alik dialihkan melalui satu transformer lagi. Ini pula pencawang bahagian. Pencawang masuk utama baru pergi pencawang bahagian. Pencawang bahagian ni dia kawal elektrik dekat bahagian-bahagian tertentu lah di suatu kawasan yang besar. Okey. So, pencawang bahagian ni ada lagi transformer injak turun. Jadi, dia turunkan. So, pencawang masuk utama ni, dia ada transformer. Transformer dia turunkan kepada 33 kV. 33 kV ni, dia akan hantar kepada pencawang bahagian. Dekat pencawang bahagian, ada lagi transformer injak turun. Transformer injak turun, yang mana dia akan turunkan lagi nilai voltan kepada 11 kV untuk industri ringan dan manakala kawasan pejabat, perniagaan dan rumah pada nilai 240 volt, lagi rendah. Okay, ini akan hantarlah. Okay, macam pejabat mungkin besar sikit, nilai voltan 415. Okay, ada lagi ni pencawang. Okay, ni adalah pencawang bahagian lah ni. Pencawang bahagian. Okey, kemudian hantar ke hospital, hantar ke pejabat. Hospital dengan pejabat dia akan menggunakan tenaga elektrik yang lebih banyak berbanding dengan rumah sebab banyak peralatan-peralatan elektrik yang memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Okey, arus yang besar. So dia akan bekalkan nilai voltan yang lebih besar. So manakala dekat rumah hantarlah dengan nilai voltan 240 volt. So, secara ringkasnya, macam inilah penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Pertama, dekat stesen jana kuasa. Daripada stesen jana kuasa, dia akan ada transformer injak naik. Okay, ada 3 kali jumpa transformer. Okay, satu je transformer injak naik. Yang lain semua turun. Okay, dekat transformer injak naik, dia naikkan nilai kepada 132, 275 atau 500 kV. Okay. Lepas tu dihantar melalui pilon-pilon ni. Okey, pilon ni lah yang kita panggil sebagai rangkaian grid nasional untuk penghantaran jarak jauh. Rangkaian grid nasional seluruh Malaysia adalah bersambung. Okey, daripada rangkaian grid nasional dia akan masuk ke pencawang masuk utama. Dalam pencawang masuk utama dia ada lapangan Swiss. So, dekat pencawang masuk utama ada lagi transformer injak turun. Dia turunkan nilai voltan daripada, contohnya dia bawa 275 kV. Okey, pencawang masuk utama, transformer turunkan menjadi 33 kV sahaja. So, 32 kV ni pergilah kat industri berat. Okey, kemudian 33 kV ni akan masuk dekat pencawang bahagian juga. Kat pencawang bahagian ada lagi transformer injak turun yang mana akan menurunkan nilai voltan sebanyak 415 ataupun 240 volt untuk kegunaan pengguna seperti hospital, pejabat dan juga rumah. Okey, setakat ni ada masalah untuk penghantaran dan pengagihan elektrik? Cikgu, saya nak tanya cikgu. Ya, Faik. Faik ni kan? Kenapa Faik? Kalau blackout sebab apa cikgu? Blackout kalau kat rumah lah. Dia kalau kat rumah tu masalah domestik lah tu, sama ada mungkin ada peralatan elektrik yang mana dia
tidak boleh berfungsi dengan baik. Kalau blackout berlaku kat satu rumah je Kalau dia berlaku kat satu rumah je, mungkin disebabkan peralatan elektrik yang tak boleh berfungsi dengan baik, menyebabkan dia menghasilkan satu arus yang besar. So fuse utama dekat rumah dia tutup. Dia tendang, dia tutup, menyebabkan rumah tu blackout. Bila rumah tu blackout, dia sebenarnya blackout tu adalah untuk menyelamatkan bahan peralatan elektrik lain daripada terjejas akibat daripada satu peralatan elektrik yang rosak. Tu kalau kat rumah. Kalau satu rumah. Kalau buatnya satu taman yang blackout, kan ada satu taman, kadang-kadang ada masanya satu taman sama blackout kan. So kalau satu taman yang blackout, mungkin ini mungkin tak semestinya dia banyak punca lah. Mungkin apa yang berlaku kadang-kadang disebabkan oleh hujan ataupun hujan, pokok tumbang dan menyebabkan kabel ataupun tiang-tiang elektrik ni tumbang. So bila tiang elektrik ni tumbang, kabel tu dia jarang putus macam tu je tau. Dia tak putus, tapi bila TNB nak betulkan dia, so TNB kena putuskan bekalan elektrik, sebabnya bekalan elektrik yang ada pada kabel tu adalah dalam voltan yang tinggi. So dia kena putuskan dulu, tu yang jadi blackout jadi satu kawasan tu. Ataupun mungkin berlaku penyelenggaraan pada pencawang masuk utama atau pencawang masuk bahagian. Dia macam tu. Bergantunglah juga. Okey, boleh faham Faik? Nanti bahagian 2 untuk topik ni, untuk subtopik ni cikgu buat 2 bahagian sebab dia panjang sikit. Bahagian 2 nanti cikgu akan terangkan apa yang masalah apa komponen keselamatan yang ada dalam kita punya peralatan elektrik yang dekat rumah. Nanti kat situ tahulah macam mana boleh blackout. Okay? Right. Ada lagi soalan? Tak ada? Okay. Adam Irfan? Oh, Adam Irfan. Tak ada jawapan. Okay. So, kita tengok apakah kelebihan kita menggunakan rangkaian grid nasional untuk menghantar tenaga elektrik ke seluruh Malaysia. Oh, penghantaran tenaga elektrik ni, ini khas untuk Semenanjung je tau. Okay. Yang Semenanjung je. Sarawak lain, Sabah lain. Tapi dia masih menggunakan konsep rangkaian grid nasional ni juga. Cumanya yang rangkaian grid nasional Malaysia di Semenanjung dia tak bersambung dengan Sabah Sarawak. Dia macam tu. Sebabnya syarikat pengendali elektrik kalau macam kita dekat Semenanjung ni, yang mengendalikan elektrik adalah Tenaga Nasional Berhad kan. Kalau Sabah Sarawak, dia ada syarikat lain. Okay. Okay. Tenaga elektrik diedarkan secara sistematik dan berterusan kepada semua pengguna. Ini kelebihan rangkaian grid nasional lah. So, tenaga elektrik dapat diedarkan secara sistematik dan berterusan. So, kita sentiasa ada tenaga elektrik. Kecuali pada keadaan-keadaan tertentu macam Faik kata tadi, blackout. Okay, tak ada elektrik lah tu. Adalah punca-punca je. Okay, yang kedua, tenaga elektrik berlebihan daripada satu kawasan diagihkan kepada kawasan yang memerlukan lebih banyak tenaga elektrik. Okay, contohnya macam ni. Okay, kita ada, sebabnya rangkaian grid nasional ni kan dia saling bersambung. So, contohnya macam sekolah kita duduk dekat Sungai Merap. Contoh, Sungai Merap. Berhampiran dengan Putrajaya. Okey, pada hari raya biasanya kawasan Putrajaya dia ada stesen janakuasa tau. So, pada hari raya, orang kat Putrajaya dia jadi tak ramai menyebabkan penggunaan tenaga elektrik dekat kawasan Putrajaya dia jadi rendah. Jadinya, tenaga elektrik yang berlebihan akan disalurkan kepada kawasan Sungai Merap. So, Sungai Merap ni kawasannya kawasan kampung. Jadinya pada hari raya, kawasan Sungai Merap jadi lebih meriah berbanding Putrajaya. Jadi, kawasan Sungai Merap dia perlukan lebih banyak elektrik. So, tenaga elektrik yang berlebihan dekat Putrajaya boleh dihantar ke kawasan Sungai Merap. Okay. So, tenaga elektrik boleh dibekalkan mengikut keperluan pengguna. Okay. Kalau penggunaan tenaga rendah, setengah stesen janakuasa boleh ditutup. Dia macam ni. Macam cikgu kata tadilah. Contohnya, contoh lagi, senang kata Sungai Merap dekat Putrajaya. Putrajaya ada stesen janakuasa. Hari raya orang Putrajaya semua balik kampung. Ini sebelum COVID. Ni cerita ni kita sebelum COVID. Lepas COVID ni memang penggunaan tenaga elektrik sangat tinggi di
negeri Selangor. Selain daripada kes yang tinggi, kita juga penggunaan tenaga elektrik yang tinggi sebab semua ada rumah. Okey, jadinya penggunaan tenaga elektrik kat Putrajaya tu dia rendah. Jadinya untuk menjimatkan bahan bakar untuk bakar untuk menghasilkan tenaga elektrik ni kan menggunakan bahan bakar seperti diesel, arang batu. So nak jimatkan sumber tersebut, so stesen Janakuasa Putrajaya dia tutup. Okey, dia tutup sebabnya tak ramai yang nak guna. Jadi stesen Janakuasa daripada kawasan lain pula yang bekalkan elektrik dekat Putrajaya. Sebab dia saling bersambung. Dan misal kata kalau ada stesen Janakuasa yang perlu ditutup untuk penyelenggaraan, okay, penduduk dekat kawasan tersebut masih dapat tenaga elektrik sebab setiap stesen Janakuasa yang ada saling berhubung melalui rangkaian grid nasional. Okey, boleh faham? Boleh faham? Ada soalan? Tak ada. Sofia Atirah, okey tak? Oh, Sofia Atirah. Okey, cikgu. Okey, sihat Sihat. Okey. Okey, seterusnya kita dah tengok dekat sini macam mana dia hantar dekat pengguna. So macam mana kita menerima tenaga elektrik pula? Okey. Oh, ni ada satu lagi. Kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. Kalau kamu perasan, ada setengah perumahan yang berhampiran dengan pilon-pilon ni. Okey, kalau macam dekat Bangi, dekat Fasa 1. Area Fasa 1, rumah dekat Pasar Malam tu dia berhampiran dengan pilon. Okey, dekat dengan roundabout UKM situ. Sebab ada pilon yang setentang dengan stesen Petronas Seksyen 15. Okey, apa kesan pada kediaman yang terletak dekat pilon? Okey. Kita tahu bahawa dekat dalam kabel ni yang pilon bawa ni, yang dekat rangkaian grid nasional ni ada arus ulang-alik dengan nilai voltan yang sangat tinggi. So bila voltan yang sangat tinggi, dia boleh menghasilkan medan elektromagnet yang kuat. Kamu tahu bahawa bila ada arus mengalir akan menghasilkan medan elektromagnet. So makin besar arus mengalir, voltan tinggi, so arus mengalir dengan makin laju, dia akan menghasilkan medan elektromagnet yang lebih kuat. Jadi medan elektromagnet yang kuat ni mungkin mengganggu peralatan elektrik di kediaman yang terletak berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. Antara peralatan elektrik yang terganggu biasanya adalah seperti handphone dan internet. Okay, dia mengganggu gelombang. Dia tak mengganggu peralatan elektrik yang menggunakan wayar. Tapi dia mengganggu peralatan elektrik yang menggunakan gelombang. Dan medan elektromagnet yang terhasil daripada rangkaian grid nasional tidak menjejaskan kesihatan sebab medan elektromagnet yang terhasil. Okay, Uniten pernah buat kajian medan elektromagnet yang terhasil dekat pilon-pilon ni walaupun dia membawa sebanyak 500 kV voltan, dia menghasilkan medan elektromagnet yang masih berada dalam kadar tidak mengganggu kesihatan manusia. Macam tu. So no worries, tak ganggu kesihatan, dia cuma mengganggu peralatan elektrik, peralatan elektronik yang biasanya menggunakan gelombang. Itu sahaja. Okey. So kita tengok sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Sistem pendawaian elektrik ni maksudnya dia dah masuk sistem elektrik ni masuk dekat rumah. Tadi kita dah tengok macam mana dia hantar daripada stesen Janakuasa. Okey, nak hantar kepada kita pengguna. So sekarang macam mana kita receive, macam mana kita terima elektrik tersebut. Okay, sistem pendawaian di Malaysia terdiri daripada dua jenis, iaitu pendawaian satu fasa ataupun fasa tunggal dan juga pendawaian tiga fasa. Okey, pendawaian satu fasa dan pendawaian tiga fasa. Okey. Pendawaian satu fasa sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik tidak melebihi 10 kW ataupun 50 ampere seperti kawasan perumahan luar bandar. Okey. So, pendawaian satu fasa ni dia menunjukkan bahawa senang kata ada satu je kabel elektrik untuk masuk kat rumah dia. Dia guna satu je kabel elektrik. Satu je wayar hidup. Wayar hidup ni wayar yang bawa masuk arus elektrik lah daripada pencawang bahagian. So dia perlukan satu wayar je. Okay. So
rumah yang sesuai adalah rumah yang biasanya rumah yang duduk kat kampung. Kenapa yang kata yang duduk kat kampung tu sesuai? Sebab dia tak menggunakan peralatan elektrik yang besar. Seperti peralatan elektrik yang menggunakan tenaga elektrik yang tinggi adalah seperti peti sejuk yang besar, peti sejuk. Lepas tu penyaman udara. Penyaman udara. Penyaman udara, air conditioner ni sebenarnya menggunakan elektrik yang kuat. So kalau rumah yang tak ada penggunaan air conditioner, biasanya pendawaian dia adalah pendawaian satu fasa. Seterusnya adalah pendawaian 3 fasa. Pendawaian 3 fasa ni, nampak dia ada 3 wayar. Hijau, merah, biru. So hijau, merah, biru ni menunjukkan wayar hidup. Ada 3 wayar hidup daripada pencawang bahagian yang masuk ke dalam rumah. Kebanyakan rumah sekarang, terutamanya rumah yang duduk dekat kawasan taman, dia punya pendawaian adalah pendawaian 3 fasa. Sebab sekarang ni orang buat rumah, memang aim buat rumah tu adalah rumah tu menggunakan air conditioner. Akan menggunakan air conditioner, so dia menggunakan dia menggunakan tenaga elektrik melebihi daripada 10 kilowatt. So dia menggunakan pendawaian 3 fasa. Maksudnya 3 wayar hidup. 3 wayar hidup dia menggunakan lebih banyak tenaga elektrik. Alright. Macam mana nak kena pasti pendawaian elektrik fasa, 1 fasa dan 3 fasa? Kalau 1 fasa, kamu tengok benda ni. 1 fasa dia ada satu je. Ini adalah wayar hidup. Yang warna hitam ni wayar hidup daripada pencawang masuk bahagian. Dia ada 1 fasa je. Kalau yang ni, kamu tengok dekat sini ada 3 wayar hidup yang masuk. Ni 1, 2, 3. 3 wayar hidup yang masuk ke dalam rumah. Itu adalah pendawaian 3 fasa. So sekiranya lah ada rumah yang duduk kat kampung. Sekarang orang pun kat kampung pun nak pasang aircon dah kan. So dia kena ubah dia punya pendawaian daripada 1 fasa kepada 3 fasa supaya dapat membekalkan tenaga elektrik yang lebih stabil. Kalau tak, tenaga elektrik yang diperlukan rendah, so mungkin boleh menyebabkan wayar ni overheated dan cair. So pendawaian dia macam ni, dia ada warna-warna berbeza lah. Warna kuning, merah, hijau. Macam mana pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik dekat rumah? So wayar elektrik daripada kabel utama terdiri daripada disambungkan ke rumah ada 2 dawai. Dawai hidup, dawai neutral. Dawai hidup dia membawa voltan sebanyak 240 volt. Dawai neutral dia kosong. Sebab dawai neutral ni dia berfungsi untuk hantar balik tenaga elektrik yang berlebihan pergi dekat stesen jana kuasa semula. So dawai hidup ni yang bawa arus elektrik masuk. Bila dawai hidup ni masuk, pertama dia akan pergi masuk kotak fuse utama. Ada 1 fuse utama. Benda ni biasanya terletak dekat meter. Kalau kamu tengok dekat meter ni, mana wayar masuk ni? Kotak fuse utama dia. Fuse utama dia ni. Kotak fuse utama dengan 1 fuse utama. Lepas tu baru dia pergi pada meter. Meter ni lah menyukat berapa banyak yang kita tenaga elektrik yang kita gunakan. Kotak fuse utama fungsi dia untuk memutuskan litar sekiranya arus berlebihan yang mengalir melalui litar tersebut. Seterusnya, lepas tu daripada kotak fuse utama, daripada meter, lepas tu meter tu dia akan bersambung dengan ni. Kotak yang macam ni. Nampak tak kotak ni? Bongkah PVC. Dia ada, biasanya dekat rumah dia ada benda ni. So dekat dalam ni dia ada beberapa komponen. Pertama dia ada suis utama. Ini suis utama. Suis utama mengawal jumlah arus yang melalui litar dalam rumah. Lepas suis utama kita ada ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker, memutuskan litar apabila arus berlebihan melaluinya. Ini ELCB. ELCB ni biasanya suis dia warna biru. Kamu boleh tengok kat rumah kamu. Kadang-kadang kalau tiba-tiba blackout, kamu tengok suis ni turun ke bawah. Maksudnya dia putuskan litar. Biasanya kalau kilat lah.
Biasanya kilat, Swiss ni akan jatuh. Bila jatuh, lepas kilat tu kamu naikkan balik. So bekalan elektrik akan berfungsi seperti sedia kala. Okay, dia nak putuskan litar supaya kamu punya peralatan elektrik kat rumah tidak akan terganggu. Kemudian ada pemutus litar MCB, Miniature Circuit Breaker. Yang kecil-kecil ni. Ni, pemutus litar kecil. Okay, pemutus litar kecil ni dia mengawal Swiss dekat rumah kamu. Okay, contohnya Swiss untuk panaskan pemanas, Swiss penghawa dingin. So setiap satu ni dia ada, kalau kamu tengok kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 plug yang berbeza. 8 tempat yang berbeza yang dia kawal. Ada satu mungkin Swiss ni dia kawal bilik. Ni bilik 1. Yang kedua ni mungkin bilik yang kedua. 3 bilik ketiga. Yang keempat mungkin dia kawal Swiss yang ada dekat dapur. Dia macam tu. Okay. So kadang-kadang kalau ada satu yang tendang, okay, so dia akan turun ke bawah. Swiss ni turun ke bawah. Maksudnya kawasan mana yang dia kawal, kat bilik ke, kat dapur ke, Swiss yang kat situ yang tak boleh digunakan. Tapi kat Swiss kat rumah boleh digunakan balik. Okay. Lepas tu kita ada litar pencahayaan. Macam tadi dia sambung. Okay, ni pergi litar pencahayaan. Maksudnya bersambung dengan lampu. Yang ni pula litar kuasa. Litar kuasa ni dia pergi pada plug-plug yang soket-soket yang ada dekat dinding. Okay. Litar pencahayaan dia ada 2 dawai. Dawai hidup dengan dawai neutral. Manakala litar kuasa dia ada 3. Hidup, neutral dan juga dawai bumi warna coklat. Warna hijau ni. Okay. Okey, palam. Kamu biasa panggil benda lah ni apa? Dalam rajah ni kamu biasa panggil dia apa? Kamu tak panggil dia palam. Saya tahu kamu tak panggil dia palam. Kepala caja. Kepala caja. Okey, kamu panggil plug lah. Ni kan. Okey, ni adalah palam. So, setiap negara dia mempunyai jenis palam yang berbeza sesuai dengan diorang punya sistem lah. Okey, kalau kat Malaysia kita sama macam Hong Kong. Yang ni. Okay. India macam ni. So, palam. Ada negara yang menggunakan 3 pin, ada negara yang menggunakan 2 pin. Okay. Palam 2 pin, ini 3 pin. Okay, yang digunakan Hong Kong, India, Amerika. Yang Jepun dia menggunakan 2 pin macam ni. Dan Eropah. Tapi Eropah punya 2 pin macam ni. Tapi setahu cikgu dia punya wayar hidup dia dekat atas ni. Dia ada sambung kat situ. Okay. Palam 3 pin adalah untuk peralatan elektrik seperti cerit elektrik yang memperolehi cerit elektrik dan streka. Memperoleh tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 3 pin. Okay, ni soket. Yang kat dinding ni soket. Yang ini adalah palam. Kalau palam 2 pin, biasanya adalah pada objek yang menggunakan tenaga yang lebih kecil. Okay. Seperti pengering rambut dan juga berus gigi elektrik. Apa lagi yang biasa 2 pin? Charger adalah 2 pin. Charger handphone biasanya 2 pin. Okay. Okay, dalam satu palam kita ada 3 jenis wayar. Okay, pertama adalah wayar hidup. Wayar hidup warna dia perang. Kenapa wayar hidup? Dia bawa arus elektrik. Sebab tu nama dia hidup, sebab dia ada arus elektrik. So, dia bawa arus elektrik, okay, daripada, kalau kamu tengok plug ni kan, daripada soket ni, dia akan masuk dekat wayar hidup. Okay, dekat wayar hidup, dia ada fuse. Kalau kamu nak tahu mana satu wayar hidup, mana satu wayar neutral, dekat mana yang ada fuse tu, itu adalah wayar hidup. So, wayar hidup ni, dia bawa arus elektrik daripada litar kat rumah masuk kepada peralatan elektrik. Kedua, kamu ada dawai neutral. Warna dia biru. So, dawai neutral dia akan bawa arus elektrik keluar daripada peralatan elektrik masuk balik litar utama. Dan yang ketiga, kita ada dawai bumi. Belang kuning hijau. Dawai bumi ni dia duduk atas. Okay. So, dawai bumi ni dia membawa arus yang berlebihan. Okay, kalau ada arus berlebihan yang ada pada peralatan elektrik atau peralatan elektrik tu rosak. So, dia akan bawa keluar melalui dawai bumi dan dibumikan.
Okey, untuk mengelakkan kerosakan pada peralatan elektrik. Okey, ini adalah contoh peralatan yang menggunakan palam 3 pin. Okey. Dan ini pula adalah contoh peralatan yang menggunakan palam 2 pin. Kat Malaysia standard kita guna yang ni lah untuk 2 pin. Okey, ada soalan? Kelas, ada soalan? Tak ada, itu sahaja untuk hari ini.